kehidupan yang masih lagi Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Nikmat yang paling besar ialah nikmat hidup sebagai Islam, di mana terdapat satu persoalan yang kalau difikirkan maka akal tidak boleh memproses jawapannya. Persoalan di mana apakah yang ingin kita lakukan, insya-Allah sekiranya Allah Ta'ala masukkan dalam syurga Allah. Kerana apa? Kerana akal kita di dunia ini tak boleh proses tentang keabadian masa. Yang masuk syurga itu akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Maka nafsu ataupun akal kita tak boleh proses apa kita nak buat. Andai kata semua makanan telah dimakan, apa nak makan lagi? Andai kata semua nikmat telah dirasakan, apa nak buat lagi? Kalaulah soalan tak boleh nak fikir apa nak dibuat di syurga Allah, bayangkan orang-orang yang Allah Ta'ala masukkan dalam neraka Allah, apa mereka nak buat? Sebab itulah syukur kita Allah Ta'ala kurniakan nikmat Islam ini, kita insya-Allah dengan iman yang dijaga ini tak akan tergolong dalam kalangan orang-orang yang Allah kekalkan dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malahan kita minta pada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita, selamatkan iman kita dan melindungi kita daripada mana-mana azab, bermula dengan azab dalam kubur sehinggalah azab di neraka Allah wa'iyyazubillah. Maka masa yang ada ini ingin kita lihat satu peristiwa yang Allah Ta'ala rakamkan dalam Quran, salah satu perang yang Allah Ta'ala sebut namanya. Ada banyak perang dalam Islam. Kalau kita kira perang Ghazwah dan Sariyah, satu ekspedisi kecil, maka jumlahnya ada 84 lebih kurang. Dan antara perang yang berlaku di akhir-akhir kehidupan Nabi SAW ialah perang Hunain. Perang ini berlaku di kawasan Hunain yang terletak dekat dengan Taif. Sebab itulah kalau ada trip umrah yang pergi ziarah Taif, kadang-kadang sebagian mereka pergi tengok Hunain. Apa benda Hunain ini? Satu lembah, iaitulah kawasan yang tersepit antara dua tebing yang tinggi, yang bukitnya begitu besar sekali, yang bernama Hunain. Tuan-tuan sekalian, apa sebenarnya yang berlaku pada Hunain? Baik, peristiwa ini berlaku di kala kita bergembira. Kita faham adatnya kita akan beraya sebulan untuk mengeimbangi jumlah hari yang kita puasa. Itu mungkin adat kita. Sedangkan hadis Nabi SAW, kegembiraan orang berpuasa itu pada Syawal merujuk kepada hari pertama dia kembali kepada asalnya. Tidaklah salah, tapi kita nak imbau balik antara perkara yang berlaku ketika Syawal dalam hidup Nabi ialah peperangan. Baik, perang Hunain berlaku beberapa hari, lebih kurang 20 hari selepas Fathu Makkah. Selepas Nabi SAW berjaya membuka ataupun balik ke kota Makkah untuk bawa Islam sepenuhnya berdiri di kota Makkah. Setelah 10 tahun, setelah berapa tahun Nabi SAW, 8 tahun Nabi di Madinah, tahun ke-8 itu Nabi balik ke Makkah untuk buka balik. Jadi sebenarnya Nabi sayang Makkah ni, sebab itu tempat Nabi lahir. Sampai di Makkah, jadi bila masa Makkah itu dibuka, maka berbondong-bondonglah orang masuk agama Islam. Namun di sana ada suku ataupun ada kabilah yang dia tak nak sebenarnya, yang dia tak nak tunduk pada pasukan Nabi SAW, tak nak Islam. Mereka nak kekal dengan kepercayaan mereka. Inilah bangsa ataupun kabilah yang disebut sebagai Hawazin. Yang kedua Thaqif. Ini dua kumpulan yang memang awal-awal lagi dia kata sebelum Muhammad sampai ke tempat kita. Sebab jarak antara Mekah dengan Hunain tu jauh, ke Taif tu jauh, boleh musafir kan, lebih 90 km. Jadi kata mereka sebelum Muhammad sampai ke Taif, ke kawasan kita ini, kita kena berhentikan benda-benda ni. Mereka tak nak bila mana Nabi sampai ke Taif, Nabi Islamkan mereka. Mereka tak nak. Lalu orang-orang Hawazin ini berpakat dengan Bani Thaqif yang mereka tinggal dekat-dekat kat situ untuk menyerang Nabi SAW. Jadi pasukan yang majoritinya Hawazin ini jumlahnya lebih kurang 12,000 orang. Kalau kita rujuk Rahiqul Makhtum, dikatakan seramai 12,000 orang, yang mana majoritinya ialah bangsa Hawazin ataupun suku Hawazin. Tuan-tuan sekalian,
maka mereka dalam pasukan itu ada seorang elit ataupun veteran Hawazin yang bernama Duraid Asyammah. Dia tua dah, dinyatakan bahawasanya usia dia dah lebih 100 tahun. Ada yang kata 160 tahun, dah tua sangat. Tapi mengapa dia dibawa ke dalam pasukan ini, pasukan kafir yang nak ke Hunain ini? Kerana kepintarannya, kerana kehebatan dia berfikir. Maka dia memberi pandangan ketika itu kepada panglima kafir yang dilantik, iaitulah Malik bin Auf, yang asalnya memang kafir tapi Islam dengan sebab perang ni, perang Taif selepas itu. Jadi dikatakan kepada maka Malik bin Auf, yang merupakan seorang panglima muda yang usianya tak sampai 40, tak kurang 20, antara 20 ke 30, muda sangat. Mengapa dipilih Malik bin Auf? Kerana keturunannya dalam susu galuh darah dan kehebatan dia berperang. Maka Malik ini selaku seorang panglima yang muda ini, dia memberikan satu arahan yang pelik kepada tentera-tentera kafir. Dia kata apa? Kita kena bawa semua yang kita ada. Silalah bawa isteri kamu, bawa anak kamu, bawa emas dan perak kamu, dan bawalah semua ternakan kamu. Maka peliklah jadinya bila mana asalnya 12,000 orang tadi yang sepatutnya terdiri daripada tentera sahaja, tiba-tiba yang datang ke Hunain ialah tentera bersama dengan isteri dan anak mereka. Dinyatakan bahawa lebih kurang sehingga 30,000 orang berada di lembah Hunain ataupun di kawasan perang. Dan membawa bersama mereka itu ialah 24,000 ekor unta dan 40,000 ekor kibas. Itulah bilangan benda hidup yang dibawa ke perang Hunain oleh pihak kafir, Hawazin dan Thaqif. Dan juga dibawa emas dan perak berukiah-ukiah, bertail-tail, banyak emas dan perak. Maka Duraid bertanya pada Malik, kenapa buat macam ni? Kata Malik, panglima yang dirasa baik pandai ni, dia kata kita bawa anak kita, isteri kita, harta kita supaya tentera kita tak tinggalkan medan perang. Andai katalah Muhammad berjaya mengkucak-kacirkan kita, tentera kita takkan lari, sebab anak ada, isteri ada, harta pun ada. Maka Duraid Asyammah yang dah tua ni, dia kata apa? Tak, kalau dah perang sekalipun, gempa bumi sekalipun, kita memang akan tinggalkan apa yang kita ada. Tetapi pandangan ini ditolak oleh Malik bin Auf, dan dia terus memberikan arahan untuk kekal bawa apa yang mereka ada. Yang kedua, kata Duraid, okeylah, kalau tak nak ataupun kalau kamu tak setuju dengan pandangan aku yang pertama, aku nak beri pandangan yang kedua. Apa dia? Kita mesti sampai ke Hunain, ke tempat perang lebih awal, jauh lebih awal, sebab sejarah sebelum ini menunjukkan memang tentera Islam selalu menang kerana disiplin masa yang mereka ada. Kita ada solat subuh. Mungkin tuan-tuan kita tak perasan, kita lah manusia yang matahari belum keluar, kita dah bangun dah. Subuh tu apa? Fajar, matahari berada 18 darjah daripada ufuk, belum keluar, baru dia kat 18 darjah. Tapi bila langit dah mula putih, itu bukan waktu orang Islam bangun, itu waktu orang Islam dah berada di masjid. Jadi orang kafir kata tak boleh. Jadi kita kena sampai awal berbanding Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara ini dipersetujui oleh Malik. Maka mereka berangkat jauh lebih awal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Duraid yang veteran ini, masuk dalam pasir, masuk celah batu, menyoroklah mana-mana. Kita akan ambush tentera Islam. Betul sekalian, di pihak tentera Islam pula Nabi berjaya mengumpulkan lebih kurang sama 12,000 tentera. Maknanya seimbang. Dalam sejarah inilah perang yang kali pertama seimbang jumlah tentera antara Islam dengan kafir. Sebelum tu banyak perang, termasuklah perang Tabuk, tak seimbang walaupun hampir sama. Perang Mu'tah lagilah 3,000 lawan 200,000. Tapi perang ini perang menyaksikan ramai tentera Islam dan sama ramainya tentera musuh. Lalu tuan sekalian, dalam kalangan tentera Islam ini 10,000 itu ialah orang Ansar yang memang bersama dengan Nabi, orang Madinah yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersama dengan mereka itu tambahan 2,000 tentera yang merupakan golongan tulaqa ataupun muallaf yang baru masuk Islam. Bila Nabi buka Mekah, mereka masuk Islam. Antaranya yang Islam ketika itu ialah Abu Sufyan. Yang kita kenal Abu Sufyan ni, semua cerita dia ada. Semua cerita jahat, semua nama dia naik. Memang dia jahat sangat. Orang yang
beberapa kali nak bunuh Nabi SAW, seksa orang Islam, itulah orangnya. Tapi dengan hidayah Allah dia masuk Islam, tapi dia baru masuk. Jadi dalam tentera Islam itu ada dua kumpulan. Pertama orang Ansar yang memang sudah beriman kepada Allah, yang kedua yang baru beriman, yang baru Islam, termasuk Abu Sufyan, Rabi'ah dan sebagainya. Mereka masuk dalam tentera Nabi, mereka berangkatlah. Ini perang yang Nabi ada sekali. Ada perang yang Nabi ada perang yang Nabi tak ada. Yang ni Nabi pergi sekali. Maka bila sampai ke Hunain, ternyata mereka tidak tahu, Nabi tidak tahu bahawasanya tentera kafir telah ada di sana lebih awal, jauh lebih awal. Nabi sampai tu sebelum subuh, ataupun dekat-dekat nak subuh lah, dekat-dekat nak subuh. Ataupun dikatakan yang kedua, memang pagi-pagi dah sampai dah. Bila sampai jejak kaki je, terus keluarlah tentera Hawazin daripada bawah pasir, belakang batu. Dia menyerang tentera Islam dengan begitu dahsyat, sehinggalah tentera Islam sebahagiannya berpaling. Bukan lari, berpaling, pergi cari tempat yang selamat sikit. Habis hilang formasi ketika itu. Dalam keadaan itu, Nabi SAW ini dia tak sama dengan kita dari segi jiwa. Nabi tak bergerak. Disebutkan Nabi bersama dengan lebih kurang 70 atau 80 tentera Islam, orang Ansar. Macam itulah dia sampai dia menghadap Hunain. Kuda Nabi tak bawa kuda, Nabi bawa baral. Untuk perang Hunain, Nabi naik baral yang dihadiahkan kepada Nabi SAW. Nabi kekal dengan baral Nabi menghadap ke depan. 70 ataupun 80 sahabat tadi pun kekal, tak lari mana-mana. Tapi disebabkan yang 80 ini kecil, nak dibandingkan dengan jumlah 12,000 tadi, maka kelihatan tentera Islam macam lari ke belakang. Sebenarnya ada cerita di sebalik peristiwa ni, yang saya nak ajak tuan-tuan nanti ada masa, bukalah surah At-Taubah ayat ke-25 dan 26. Ini ayat yang Allah ceritakan pasal perang Hunain. Benda yang kita perlu faham hari ini, apa dia? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. Itu ayat 25. Kata Allah telah menangkan banyak peperangan, Allah telah menangkan kamu dalam banyak tempat. Wa yauma Hunain, termasuk Hunain. Iz a'jabatkum, ketika sebahagian kamu dalam kurungan merasa takjub, merasa ujub, merasa confident. Kasratukum, dengan ramainya kamu. Dalam kalangan tentera Islam yang 12,000 tu, kan saya sebut tadi ada 2,000 yang baru masuk Islam. Jadi jiwa dia tak ada tasawuf, belum ada tasawuf, belum ada kehalusan. Dia tengok kita 12, tentera kafir 12, okey, dia kata boleh menang, dia confident. Sedangkan Allah tak pernah mengambil bilangan sebagai sebab. Tak pernah, Allah tak perlu pun. Macam perang Mu'tah 200,000 tentera Rom, bukan tentera biasa. Rom tak boleh kalahkan 3,000 tentera Islam. Itu yang dipegang oleh Islam. Tapi tentera yang ikut Nabi ni, 2,000 ni yang baru masuk Islam, mereka belum ada tasawuf. Mereka yakin boleh menang. Kata Allah, falam tughni ankum syai'a. Sedangkan bilangan itu tak ada makna pun. Tak ada makna bilangan tu. Wa daqat alaikumul ardu bima rahubat, dan menjadikanlah mereka itu merasa bumi ni sempit. Ialah bila kena serang, tiba-tiba kanan kena libas, kiri kena tombak, rasa tak boleh lari. Itu maksud ayat tu. Rasa sempit, tak boleh lari, terkepung, nak lari mana pun tak boleh. Summa wallaitum mudbirin, sehinggalah kamu, sebagian kamu itu mudbirin, berpaling. Allah tak sebut lari, sebab lari dosa besar. Allah tak sebut lari, tentera Islam tak lari, dia berpaling, bermaksud dia dalam proses nak cari tempat selamat. Thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin. Lalu Allah turunkan rasa tenang dalam hati tentera Islam. Okey, macam mana? Apa cerita dia? Bila Nabi tengok tentera Islam tadi dah hilang arah, maka Nabi meminta tolong pakcik Nabi yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Sebab Abbas ini suara dia kuat, dan dia memang seorang yang suara kuat. Maka Abbas memanggil tentera-tentera Islam yang dah hilang arah tadi dengan beberapa seruan. Satulah saya pilih dalam 4 tu. Satu seruan yang paling membuatkan mereka datang balik ialah ya ahlas syajarah,
wahai ahli-ahli pokok. Maksudnya bukankah dulu ada bai'atul ridwan, mereka berbai'ah dengan Nabi bawah pokok. Abbas ingatkan balik, kita pernah janji dengan Nabi, kok jadi apa pun takkan tinggalkan Nabi. Maka bila mereka dengar, mereka ingat, datang balik. Mereka datang balik, teringat janji bai'atul ridwan. Mereka pun dapat balik posisi teguh, semua panan depan bersedia untuk lawan tentera Hawazin. Tuan-tuan sekalian, kata Allah, setelah itu wa anzala junudan lam tarawha wa 'adzaba alladhina kafaru wa dhalika jazaa'ul kafirin. Maka Allah turunkan tentera yang tak boleh dilihat oleh orang kafir. Dia sama macam Badar. Okey, cerita tak habis, tak sempat dah masa dah. Bila mereka melihat, bila mereka ada ujub, ada masalah hati, Allah tak tolong. Nusrah Allah ni ataupun pertolongan Allah takkan turun pada hati yang kotor, yang ada masalah. Kita ni tak kata mereka hati kotor, mereka ni baru masuk Islam yang sikit tu. Jadi mana mereka sedang belajar. Tapi setelah diselesaikan masalah hati itu, setelah semuanya kembali kepada asal, Allah maafkan, maka datanglah nusrah Allah. Ya, Allah turunkan malaikat yang tentera-tentera, malaikat yang tak dapat dilihat oleh tentera, oleh kafir. Maka tuan-tuan sekalian, berterabur lari semua tentera Hawazin, Saqif, 3 kumpulan pergi ke Nakhlah. Yang paling ramai pergi Taif. Ramai pergi Taif. Nabi kejar, perang ni tak habis, masa kita yang habis, cerita tak habis. Nabi kejar tentera yang lari ke Taif, seorang yang lain pergi kejar, pergi Nakhlah. 3 tempat berpecah, tentera kafir berterabur lagi. Sebagai penutup, dah habis masa dah. Terus sekalian, yang saya cerita 24,000 unta, 40,000 kambing, perempuan-perempuan dan kanak-kanak seramai berbelas ribu itu, mereka tinggal macam tu je. Betul kata orang tua tu, memang kita kalau dah kelang kabut, kita tinggal. Dan Nabi perintahkan Mas'ud Al-Ghifari, tak silap saya Mas'ud, saya lupa, tapi Al-Ghifari itu betul. Pesan kat dia, sebabkan Nabi nak tinggalkan Hunain, nak pergi kejar tentera tadi, sila bawa harta ini dan tolong jaga di mana? Di Ji'ranah. Kalau kita pergi umrah, biasanya kita akan bermiqat tambahan di Ji'ranah. Tempat itu tempat Nabi suruh sahabat jaga harta rampasan perang Hunain. Tunggu sampai Nabi patah balik. Tuan-tuan lama ke tak lama? Lama tuan sekalian, sebab lepas perang Hunain dia bersambung dengan perang Taif. Nabi nak habiskan cerita Hunain, sehinggalah Allah wahyukan hari itu Taif bukan untuk Islam. Jadi tuan sekalian, itulah sedikit kisah Hunain yang tak sempat dihabiskan. Degilnya orang Taif, tapi akhirnya dengan doa Nabi SAW selepas 12 tahun akhirnya memiliki Islam sampailah sekarang. Jadi Allah alam, semoga beri manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.